Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kurnia dan rahmatnya pada pada berbagi ini menyambung kita sebenarnya yang kedua dari Palestin. Jadi pada malam berbagi ini kita akan mulakan dengan kita mengenal Masjid Al-Aqsa. Mengenal Masjid Al-Aqsa. Jadi tak nampak tak? Kita boleh tengok video nanti. Kalau di fokus kita minta yang buatkan apa gambar tu fokuskan nanti lah. Mana yang kita tengok belajar ni. Okay. Jadi Masjid Al-Aqsa ni macam mana telah kita belajar pada hadis-hadis yang lepas, kan? Dia asas pembinaannya dibangunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim meletakkan batu asas Masjidil Haram. Kemudian 40 tahun selepas itu batu asas kepada Masjid Al-Aqsa. Okay? Jadi Masjid Al-Aqsa ni dia dulu merupakan kiblat untuk solat. Jadi kalau sembahyang menghadapi Masjid Al-Aqsa. Adapun Kaabah tempat untuk ibadah haji. Kan? Jadi sampailah zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi berhijrah daripada Makkah ke Madinah, sampai di Madinah tahun kedua hijrah, turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palinglah kan kamu untuk solat juga ke Masjidil Haram. Jadi waktu itu Nabi tengah solat asar naik rakaat yang ketiga kan. Untuk mudah faham, Mekah ni nak mudah faham ya. Mekah ni macam Kuala Lumpur atau Lembah Kelang kan. Madinah ni macam Kedah. Untuk kita mudah faham, kita boleh visualkan. Palestin ni ataupun Jerusalem macam Bangkok. Jadi kalau Nabi berada di Madinah, Nabi solat menghadap ke Baitul Maqdis, maknanya menghadap ke utara lah, batas. Jadi ketika turun fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka Nabi pun pusing dia 180 darjah ke belakang. Jadi boleh gambarkan ya. Ada macam Kuala Lumpur ni, Mekah ni adalah Kuala Lumpur ni, Madinah, maka dalam Kedah, Baitul Maqdis itu macam Bangkok. Jadi bermula menghadap ke atas lah, maka turun untuk menghadap ke arah Kaabah. Okey, jadi dikenali Masjid Al-Aqsa sebagai ula qiblatain thani masjidain. Ula qiblatain maksudnya dia adalah kiblat yang pertama di antara dua kiblat. Dan thani masjidain, iaitu masjid yang kedua dalam sejarah manusia. Dan kemudian ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah SWT sebut Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Jadi nak senang faham, Mekah tadi macam Kuala Lumpur ni, Madinah ni macam tak senang faham, macam Kedah tu Jadi Masjid Aqsa macam Bangkok. Jadi peristiwa Isra Mi'raj daripada Mekah naik ke atas, naik ke utara. Itu Nabi ditunjukkan di sini tempat akan bakal dihijrah ke atas lagi, kan? Nabi tunjukkan makam Nabi Musa alaihissalam. Nabi pun sampai ke Masjid Aqsa. Okey. Jadi pada hari ini kita nak kenal Masjid Aqsa. Kita kenal Masjid Aqsa dan apa yang ada dalam Masjid Aqsa. Di mana yang boleh nampak depan, nampaklah. Kalau tak boleh, tak tengok ke video tu aja. Okey. Masjid Aqsa ni dia punya luasan lebih kurang 36 meter. So, jadi maknanya dekat dia tu ada 5 buah masjid.
2 atas tanah, 3 bawah tanah. 2 atas tanah ni masjid sini, dipanggil Masjid Qibli. Okey. Dan yang tengah-tengah ni dipanggil Dome of Rock ataupun Masjid Kubah. Masjid Kubah, Masjid Kubah emas. Okey. Jadi ketika Khalifah Islam daripada Umayyah bernama Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dia mengumpulkan maknanya sumbangan dan cukai daripada penduduk Mesir untuk bangunkan sekitar Masjid Aqsa, termasuk membangunkan Masjid Dome of Rock ni. Dome of Rock ni maksudnya Masjid Kubah emas ni. Dekat sini terletaknya batu tergantung, legenda ataupun kisah batu tergantung di sini terletak di bawahnya. Jadi maknanya dibangunkan. Kemudian setelah dibangunkan kompleks Baitul Maqdis ini dengan cantik sekali pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi arkitek-arkitek, engineer-engineer, pekerja-pekerja ni semua dah dapat upah sebagainya, ada lagi baki upah. Jadi dia pun jumpa Khalifah, dia kata, Khalifah, emas ni, upah ni ada lagi. Jadi kami nak serahkan balik lah. Maka Khalifah kata apa? Oh, tak apa. Sebab kamu dapat bangunkan kawasan yang sangat cantik. Emas ni bagi-bahagikanlah. Bagi-bahagikan untuk semua yang terlibat. Maka semua bermesyuarat, semua tak ambil sikit pun daripada baki itu, mereka leburkan emas dan letakkan dekat Dome of Rock ataupun kubah emas itu. Kan? Jadi ketika orang Nasrani atau orang Kristian tengok mana dekat kubah emas, dia bangunkan satu gereja dekat depan sini ada warna emas juga. Kan? Maknanya dia letakkan kubah emas. Tapi mana orang Islam memerlukan kubah warna emas yang berada di sini. Okay? Jadi ada 2 atas tanah, 3 bawah tanah. 2 atas tanah itu Masjid Qibli kita panggil. Kemudian dia Masjid kubah warna emasnya. Okey. 3 bawah tanah dia letak sebelah kiri sekali. Sebelah kiri sekali sini dia panggil Masjid Marwani. Kenapa Masjid Marwani? Sebenarnya mengambil nama iaitu Abdul Malik bin Marwan. Iaitu orang yang membangunkan kompleks ni, membangunkan balik kompleks ini. Okey, apa yang ada di sini? Dekat sini ni ada biliknya Nabi, biliknya Sayyidatina Maryam. Jom sini. Okay, jadi keluarga Imran, dalam surah Ali Imran tu maksudnya keluarga surah keluarga Imran. Keluarga Imran ni bernazar. Isterinya mengandung, dia bernazar. Kalau andai kata dapat anak lelaki, anak ni akan diwakafkan jadi Masjid Aqsa. Tiba-tiba lahir anaknya perempuan. Anaknya perempuan, maka diberikan kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, wahai kita tolong jadilah anak ini. Maka anak ini membesar dibagi nama Maryam, membesar. Kemudian tugas di Maryam ni dia akan bersihkan kita Masjid Aqsa ni. Dia akan bersihkan. Maka pagi-pagi Nabi Zakaria akan hantar makanan sarapan pagi, makan tengah hari, kan? Tapi setiap kali sampai satu tahap, setiap kali hantar makanan dah ada makanan. Mana dapat makanan? Malaikat yang bagi turunkan dari langit sini. Ini ada biliknya Siti Maryam di sini, ya. Okey. Di sini juga terdapat banyak bilik-bilik suluk. Suluk ni satu istilah untuk orang-orang sufi, dia bersendirian. Berzikir bersendirian. Ya kata sudah, kita ni kalau ikut kajian psikologi, umumnya dia ada 2 bentuk watak. Satu dipanggil extrovert, satu dipanggil introvert. Extrovert ni orang yang dapat tenaga dengan bersendirian. Bersendiri, diam-diam dia lagi dapat tenaga, lagi rasa bertenaga. Kalau ramai-ramai dia jadi penat. Ya, extrovert, ramai-ramai dia dapat tenaga. Sendirian dia jadi macam penat. Dia tak bertenaga. Okay? Dalam bahasa Arab dipanggil extrovert ni munfatih. Fatah kata buka. Munfatih. Kan? Kalau dia kata extrovert, introvert ni dipanggil munazil. Munazil ni uzlah, daripada uzlah. Munazil, uzlah, maknanya uzlah. Okey. Islam suruh kita explore diri kita. Dia tak suruh kita jadi diri kita semata-mata itu. Sebab itu
ada amalan-amalan dalam Islam suruh kita jadi munazil dan suruh jadi munfatih supaya kita lebih fleksibel. Contoh macam amalan yang munazil, orang introvert, contohnya apa? Disuruh ada kita memang disuruh kita bersendirian, duduk berzikir sendiri, tak campur orang. Orang introvert akan senang boleh buat, orang extrovert susah nak buat. Tapi disuruh kita explore benda tu. Duduk dan dia malam-malam sembahyang sendiri, kan? Dan ada disuruh kita menjadi orang munfatih. Munfatih ni beramai-ramai. Contoh mana? Sembahyang berjemaah. Sebab Nabi kata orang dekat masjid kita sembahyang berjemaah. Contoh macam buka puasa. Maknanya hancurkan buka puasa. Kamu mengajarkan buka puasa, pahala orang berpuasa yang makan tu di kopi, di salin, dibagi kat kita tanpa mengurangkan pahala orang tu. Maknanya beramai-ramai. Jadi kita disuruh explore dua-dua tu. Jadi maknanya di sini dulu dia ada bilik-bilik untuk orang sufi atau orang-orang yang maknanya untuk beruzlah, duduk zikir, bersedikit. Okay. Kemudian masjid kedua bawah tanah dipanggil Masjid Qadim. Masjid Qadim ni di sini bawah sini dia ada pertama sekali dia ada telaga minyak zaitun. Dulu nak menyalakan lampu ni pakai minyak tau. Jadi orang wakafkan minyak. Telaga ni berada di sini. Telaga minyak zaitun. Lepas tu di sini ada tiang daripada zaman Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman tu tarikhnya bila? Kalau timeline 950 tahun sebelum Masehi. 950 tahun sebelum Masehi ya. Okay. Di sini juga yang saya sebut ada perpustakaan lama. Perpustakaan lama dekat lebih setengah juta kitab dan manuskrip yang berada di bawah. Jadi dulu orang Yahudi pernah bakar Masjid Aqsa ni, hangus. Dia bukan nak bakar Masjid Aqsa, dia nak bakar perpustakaan yang berada di bawah ni. Kalau kita datang ke sana, imam percaya kat kita, disuruh kita bawa balik. Maksudnya manuskrip itu selamatkan. Kan sebab memang Yahudi itu memang musnahkan sebenarnya. Banyak catatan-catatan dalam. Okay? Dan masjid ketiga bawah tanah dipanggil Masjid Burak. Masjid Burak ni tempat Nabi menambat burak. Jadi Nabi sampai daripada di sini, daripada Mekah tu sampai sini Nabi tambat burak. Sebab tu di sini dipanggil Masjid Burak. Okey. Ini tempat Yahudi yang angguk-angguk antuk kepala tu. Dipanggil Wailing Wall ataupun Western Wall. Sebab sini bahagian barat yang angguk-angguk kepala tu kan. Ada sini lah. Yahudi dia baca kitab-kitab dia macam kita tafsir lah. Saya kalau datang ke sana, biasanya saya akan datang rapat ke sini, saya tengok, saya suka ambil gambar. Kan orang belajar kitab Taurat tu, ramai-ramai kan. Saya tengok ngantuk-ngantuk dia belajar kitab Taurat tu kan. Kitab Taurat yang mengantuk, saya kata sama macam kat masjid gitu ya, orang kuliah kan. Tidur-tidur gitu. Kan? Okey. So jadi maknanya di sini yang tempat yang angguk lah ataupun wall. Okey. Jadi kita di sini pintu biasa kita masuk semua daripada sini biasanya. Kita masuk kita boleh niat iktikaf dah. So seluruh sini adalah kawasan Masjid Aqsa. Masuk iktikaf. Okey. Di sini ada makam Nabi Sulaiman AS. Makam Nabi Sulaiman di sini. Dan di sini juga ada penjara jin. Penjara jin Saya tanya Imam Masjid Aqsa, waktu Imam khususkan saya sejarah Masjid Aqsa sini, Imam, ada lagi tak jin kat sini? Dia pegang tangan saya, dia ajak saya jalan, dia kata, kau jangan tanya, jalan terus, dia Okey. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi, dia dapat tawan balik Masjid Aqsa pada tahun 1187 Masehi. 1187 Masehi. Dia tutup satu pintu. Ni semua kita di Al-Aqsa ya. Di Al-Aqsa. Sini ada satu pintu dipanggil Babur Rahmah ataupun Mesir Gate. Dia tutup satu pintu dan dia berijtihad. Pintu ini hanya akan dibuka ketika hampirnya kelahiran Imam Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa. Di sini ya. Dan pada tahun 2022 tahun lepas, ulama Jerusalem sudah berijtihad untuk membuka pintu ini. Tapi Yahudi tak bagi sebab yang bagian luar tu Yahudi tak bagi sini. Ini di Babur Rahmah sebenarnya jadi sebelah sini sebelah timur.
Jadi Syam ataupun Syria di sini kan Nabi Isa itu diturunkan di Syam, di Menara Putih, Menaratul Baida. Banyak ulama kita berijtihad Menaratul Baida, Menara Putih itu berada di Masjid Dimashq ataupun Masjid Damsyik. Ada satu menara putih, di situ Nabi Isa akan turun. Kan? Dan di sana tu kita masuk ke sini. Di sini. Okey. Kita pergi dalam Masjid Qibli. Dalam Masjid Qibli, orang Yahudi nak supaya kita faham Masjid Aqsa hanya ini sahaja semata-mata. Supaya kalau diambil seluruh tanah ini kita tak rasa sensitif pun. Kata seluruh sini adalah Masjid Aqsa sini. Biar kita faham. Maksudnya kalau kita dia nak highlight, kita anggap sini saja Masjid Aqsa, sini semua bukan. Jadi ini semua Masjid Aqsa. Okey, dalam Masjid Aqsa ni dekat ujung sebelah sini, pada sebelah kiri sekali di situ, dia ada Masjid Omar. Masjid Omar ni dekat Jerusalem dia ada 3. Kenapa ada Masjid Omar? Okay. Ketika Abu Ubaidah Al-Jarrah dapat maknanya mengepung Baitul Maqdis ni, maka patriark dia kata hantar utusan, dia kata jangan serang sebab Masjid Aqsa tanah wakaf. Maka pergi panggil pemimpin nombor 1 kau datang, atau dia berbincang. Maka itu Sayyidina Umar datang daripada Madinah. Nak senang faham, Madinah mana tadi? Kedahan. Naik ke atas. Sampai-sampai di sini, Padri serahkan kunci Baitul Maqdis kepada Sayyidina Umar. Jadi, Baitul Maqdis bukan dirampas, bukan kita orang pegang, tak. Yang saya sebutkan di tanah wakaf. Dia diserahkan oleh orang beriman syariat Nabi Isa kepada orang beriman syariat Nabi Muhammad SAW. Dia diserahkan. Dia bukan dirampas, dia tanah wakaf, dia diserahkan. Jadi Sayyidina Umar waktu itu buka serbannya, buka jubah dia, bersihkan kawasan Masjid Aqsa dengan seluruh para sahabat dan mendirikan solat. Sebab itu di sini dipanggil Masjid Omar yang pertama. Masjid Omar yang pertama berada di sini, dibersihkan. Seorang Kristian, orang Nasrani tak ada kena-mengena dengan Masjid Aqsa. Dia tak peduli pun. Yang berebut ni kita dengan Yahudi. Sebab Yahudi kata sini adalah tempelnya Sulaiman. Jadi dia itu yang dia nak berebut ambil juga. Tapi dia kuil Nabi Sulaiman pada dia tuan. Jadi nak ambil balik. Tapi ini tanah wakaf orang beriman. Soalannya apakah mereka itu beriman lagi atau tidak? Dan sebab itu dia tak berani nak nampak. Saya pernah tanya Imam Masjid Aqsa. Saya kata, Imam, kan? Kau kata sampai Masjid Aqsa ni barakah. Apa Allah sebut allazi barakna haulahu, kami berkata sendiri dia. Tanah Masjid Aqsa ni berkat dan doa-doa maknanya mustajab. Doa ni mustajab tak mana-mana tempat pun. Kan kita doa kat Mekah ke, kita doa kat Jerusalem ke, kita doa kat Balakong ke, sama je kan. Dia ada waktu mustajab dia. Okay? Tapi ada setengah-setengah tempat yang Nabi sebut, contoh macam dekat Hijr Ismail, dekat Mutazam, dan Masjid Aqsa ni secara umumnya sebab tanah berkat. Saya pernah sekali waktu tu Jerusalem kemarau, dah 3 bulan tak turun hujan. Jadi hari itu dapat dah 3 bulan, akhirnya ketika saya dekat sana, Imam Masjid Aqsa mengisytiharkan untuk minta solat istisqa, solat minta hujan. Istisqa kan? Lepas solat Jumaat semua ramai-ramai dirikan solat istisqa. Hati saya menyebut tau. Sebab kita kat Malaysia kadang-kadang lama tak hujan tapi kita ada awan tau. Kita ada awan. Ya? Jadi maknanya mungkin minta hujan, kebetulan lama tak hujan dan hujan tu turun, maknanya awan pada. Sana awan tak ada. Langit biru terus. Jadi hati saya ni menyebut. Jadi saya lepas solat Masjid Aqsa di Masjid TV ni saya keluar. Saya solat pas kita sini. Dari sini saya kata, boleh je hujan ni. Tak nampak apa langsung. Boleh je hujan. Jadi imam boleh dirikan solat istisqa. Panjang dia baca. Saya pun mayang, tapi hati pun macam boleh. Awan pun tak ada macam mana. Biru terus langit. Naik rakaat kedua, awan datang. Awan datang, kan? Petang hujan sampai 3 hari, melimpah sampai ke Jordan. Jadi saya melihat, saya kalau bawa Masjid Aqsa banyak orang berdoa. Doa ni di mana-mana pun makbul. Jangan kita maksud pula
Maksudnya saya banyak melihat. InsyaAllah orang yang berdoa di sini banyaklah kisah-kisah orang berdoa sekali. Jadi saya bertanya Imam Masjid Aqsa, Imam satu Masjid Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunainah, kan? Dia ambil saya sebagai anak murid dia, Lafaz, anak murid dia. Dia kata, saya tanya Imam, kau kata, Imam kata sini ni maknanya mustajab ataupun adalah doa-doa mustajab tu. Kenapa Palestin tak menang tu? Sebenarnya kan, saya baiknya dia boleh tanya macam tu. Tuan-tuan jumpa sekali-sekali dah tanya macam tu. Dia memang rapat yang dia banyak tanya soal-soal sensitif, banyak saya tanya dia. Kan? Kenapa tak menang-menang pun? Dia kata Muhammad, kau tahu tak, kita terutamanya di Baitul Maqdis langsung senjata pun tak ada. Senjata pun tak ada, apa pun tak ada dalam Masjid Aqsa. Kenapa orang Yahudi sampai sekarang tak dapat ambil Masjid Aqsa? Kau tak perasan ke doa itu sedang dimustajabkan? Dia dah ambil banyak tempat, Masjid Aqsa dia tak dapat ambil. Bila nak ambil, Allah campak kegerungan di hati mereka. Tak jadi ambil, keluar balik tentera. Berapa kali banyak datang, keluar balik tentera. Allah campak kegerungan. Betul juga ya. Tapi saya kata selalu berdoa ya Allah kan. Ada cerita dia memang selalu berdoa tapi maksudnya kan mana Masjid Aqsa. Okey. Dia balik-balik cerita tadi. Jadi catatan kita Masjid Omar ni dia ada 3 dekat sekitar Baitul Maqdis. Satu dekat dalam Masjid Aqsa ni, itu tepi sini ya, kita di sini. Di sini. Yang kedua dekat sini. Kita sini. Dekat sini ni dia ada gereja yang tua di dunia. Dipanggil Church of Holy Sepulchre. Holy Sepulchre ni kalau ikut version orang Kristian tempat Nabi Isa disalib. Tapi dalam versi Quran wama salabuhu wama qataluhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak disalib, dia tidak dibunuh tetapi diserupulkan. Jadi maknanya bagi orang versi orang Kristian Nabi Isa disalib pasal sini versi orang Kristian, tapi bagi Quran anak murid dia salah seorang dia diserupulkan sebiji dan dialah yang disalib. Disalib di sini. Jadi di sini ada satu salib, ada satu gereja Holy Sepulchre. Maknanya mana itu tempat Nabi Isa kalau ikut maknanya versi orang Kristian disalib. Jadi lepas membersihkan Baitul Maqdis, Nabi Perdana Sayyidina Umar diajak untuk masuk sekitar sini. Sekitar dekat Holy Sepulchre. Masuk dekat Holy Sepulchre, waktu asar masuk. Jadi sahabat perazan. Maka Badri mempersilakan, silakan diturunkan. Betul, saya ada manuskrip daripada bawah ni, mengenai bagaimana orang-orang Kristian menurunkan gambar-gambar untuk menghormati, mempersilakan Sayyidina Umar sembahyang dekat Holy Sepulchre. Tapi Sayyidina Umar kata tak. Maknanya aku tak sembahyang kat gereja kau sebab takut kalau aku sembahyang nanti orang kata di tempat Umar sembahyang nanti mereka akan rampas gereja ni. Sayyidina Umar langkah 40 langkah. Saya kalau bawa jemaah, saya selalu akan suruh langkah 40 langkah daripada betul-betul pintu Holy Sepulchre. 40 langkah subuh sampai ke Masjid Omar yang kedua. Dekat sini ada satu Masjid Omar satu lagi. Maknanya di situ didirikan sebuah Masjid Omar yang kedua tempat Sayyidina Umar sembahyang asar. Di Masjid Omar. Yang pertama sini. Yang kedua kat sini. Masjid Omar yang kedua. Maknanya 40 langkah subuh Tapi sebab Sayyidina Umar tu besar, kalau kita kecil-kecil langkah panjang sikit Jadi 40 langkah subuh. Di sini. Okay. Masjid Omar yang ketiga iaitu di Baitul Ham. Baitul Ham lebih kurang 20 km daripada Jerusalem. Dekat situ ada church yang tua juga dipanggil Church of Nativity. Church of Nativity ni gereja tempat Nabi Isa lahir kalau mengikut pandangan orang Kristian. Orang Nasrani kata Nabi Isa lahir di Baitul Ham. Baitul Ham di sana, maknanya di situ didirikan satu church. Sama juga esok harinya Sayyidina Umar pun diajak untuk pergi ke Baitul Ham. Sama juga sampai tu asar, hari agak panas. Asar
Masuk waktu asar. Sama juga Church turunkan gambar-gambar persilikan Sayyidina Umar. Maknanya silakan sembahyang dekat Church of Nativity. Kali ini Sayyidina Umar ambil satu batu. Ambil satu batu, dia baling satu batu. Baling, tempat jatuh tu Umar kata jom, orang Islam pergi kita sembahyang kat sana. Dan betul-betul di depan masjid ataupun di depan Church of Nativity tu, depan sebalingan Sayyidina Umar tu jatuh Masjid Umar yang ketiga. Jadi selepas sembahyang Masjid Umar yang ketiga, jadi Padi Patrak pun tengok watak Sayyidina Umar, memang betul, maka diperserahkan kunci Masjid Aqsa. Maka Sayyidina Umar pun dia menuliskan satu perjanjian, dipanggil Al-Ahdul Al-Umariyah. Perjanjian, okey. Orang Islam bayar zakat, orang bukan Islam bayar jizyah. Kan dua-dua bayar. Adil kan? Dua-dua hak akan dilindungi. Tak boleh nak suka-suka orang Islam ambil hak orang kafir dan sebagainya, tak boleh. Dipersaudarakan. Dipersaudarakan orang Nasrani dengan orang Islam yang berada di sana. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, ketika peperangan salib, maknanya Salahuddin Al-Ayyubi itu pada tahun 1187 Masihi, di antara division perang salib adalah orang-orang Kristian daripada Jerusalem. Orang Kristian daripada Jerusalem. Jadi dia bersama dengan division Salahuddin Al-Ayyubi, dipimpin oleh satu orang namanya Isa Al-Awwam. Isa Al-Awwam, saringkan nama dia. Jadi kita tahu Isa Al-Awwam tu orang Nasrani. Orang Nasrani yang sama-sama perang. Jadi apabila berhadapan dua kumpulan ni, satu orang salib daripada Eropah, satu orang Islam, dan ada division kecil orang salib daripada orang Nasrani daripada Jerusalem. Jadi Guy de Luzon raja salib macam menyindir lah. Kau kan salib, kenapa kau duduk dengan orang Islam? Dia kata kami setia dengan perjanjian Umar. Kami setia dengan perjanjian Umar. Kami takkan khianati perjanjian Umar. Jadi mana walaupun berpegang tu, tapi maknanya kau orang luar. Sebab tu kata orang Yahudi pun dengan orang Kristian dekat Jerusalem dia tidak baik. Orang Yahudi ludah-ludah aja orang Kristian dekat sana. Kalau siapa pernah tengok dia punya klip video tu. Sebab dia memang tak ngam. Sebab memang orang Syam dengan orang sana tu dia maknanya setia dengan perjanjian Umar. Sebab Umar janji keselamatan dia. Dan yang pegang kunci Holy Sepulchre adalah orang Islam. Sampai sekarang. Holy Sepulchre itu kan church besar dia. Yang peganglah kunci itu orang Islam. Pagi-pagi orang Islam akan buka. Dan family dia akan buka. Sebab dia menghormati perjanjian Umar. Jadi maknanya itu 3 Masjid Umar. Apalagi dalam ni? Dalam ni ada dipanggil yang dipanggil Maqam Arba'in. Maqam Arba'in itu maknanya tempat duduk 40 orang. Dekat tempat sini. Tuan-tuan sekalian, kita nak cerita pasal wali sikit. Wali ni real wujud. Dia real wujud. Dan dia ada organisasi dia. Tak selampau, ada tanzim dia. Dia dipimpin oleh satu orang bernama Wali Abdal. Wali Abdal ni satu orang saja. Di bawah Wali Abdal dia ada dia dipimpin oleh satu orang dipanggil Wali Kutub. Wali Kutub. Kita biasa dengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir ni antara Wali Kutub yang kita kenal lah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makamnya berada di Baghdad. Saya baru balik dari Baghdad. Saya tengok macam mana sampai sekarang ada sekolah dia. Namanya hidup sekolah dia sampai sekarang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di mananya dia wali kutub, meninggal seorang digantikan orang lain. Di bawah wali kutub dia ada 40 orang, dipanggil Wali Abdal. Wali Abdal ni seorang meninggal akan diganti dengan satu orang yang lain. Bawah Wali Abdal ada dipanggil sebagai Wali Nujaba. Wali Nujaba ni ada 200 orang. Bawah Wali Nujaba baru ada wali-wali yang lain, satu dunia. Jadi wali ni dia ada dunia dia. Dari dunia tu. Kalau saya nak cerita sikit Saya nak cerita sikit pengalaman saya. Tuan-tuan, ibu, kakak lagi kaya dari pengalaman ibu lagi. Saya ni dengan izin Allah daripada kecil pun belajar agama. Kita belajar banyak konsep-konsep agama termasuk wali-wali ni lah. Tapi saya melalui juga
pendidikan macam tuan-tuan sekalian. Saya bermula dengan pondok, kemudian arwah ayah saya hantar saya pergi Pakistan, umur saya 15 tahun. Di Pakistan 15 tahun buat tahfiz. Sekarang tak perlu kan, sekarang banyaklah tahfiz yang di Malaysia bagus-bagus. Ini kita cerita 80-an, 90-an cerita ni. Saya dengan Ustaz apa nama? Aslin Bollywood tu, dia kau satu batch tu, tapi dia tempat lain. Tapi dia suka menyanyi kan. Di mana dia memang apa baik sampai sekarang. Okey. Jadi apa Pakistan. Balik barulah saya ambil SPM, masuk universiti wilayah, ambil syarah undang-undang. Waktu saya habis tu Al-Azhar banyak bagi twinning program, saya pergi Al-Azhar masuk tahun akhir terus. Waktu dekat Al-Azhar, batch saya waktu tu Ustaz Rushdi Ramli, Johor Al-Jauhari, kan? Kita kenal. Siapa lagi? Ustaz Halim Hafiz, yang kita kenal, yang TV naik motor tu kan? Siapa lagi? Yang antara lagi, kan? Ada banyak lah. Ustaz Hakim tu banyak. Waktu batch saya kat Mesir, waktu saya di Mesir. Okey. Saya belajar mengenai konsep wujud wali, tapi sebenarnya saya tak pernah jumpa kat Malaysia waktu tu jumpa kat Malaysia dan saya pun macam ada ke. Bila kita masuk universiti, kita mendulukan fakta, data, buku, rujukan, kan? Macam tuan-tuan sekalian yang berada di universiti. Tidak agama bersama kita. Ramai orang yang mengaku wali-wali, tapi saya kata ini jadi wali kan. Sampai tahun 2005 saya mula merantau ke banyak negara Arab. Arwah ayah saya kata Amin ni gelaran keluarga Maksudnya Muhammad bin Abdullah Amin. Kalau kau habis belajar besok kau pergilah ziarah ulama-ulama sebelum dia meninggal. Saya mulakan dengan menziarah Yaman. Saya duduk dekat rumah Habib Omar. 2005 orang tak kenal lagi Habib Omar. Dia ijazahkan saya sanad serban kan di situ kan. Saya duduk di rumah Habib Omar, tengok macam mana dia berdakwah. Okay. Jadi sebelum saya balik, satu orang pelajar Melayu kat sana waktu itu kata, Ustaz, saya kena ziarah satu orang ni, dia boleh baca hati. Saya kata, tapi saya layan je lah sebab dia banyak tolong saya kat sana. Yalah, dia datang saya duduk berbual 1 jam. Lepas berbual, pelajar Malaysia ni waktu tu sekarang dia pun jadi ustaz lah. Saya sebut begitu ikut kenal nama dia. Okay, jadi dia kata, Syekh boleh tak tolong baca dia ni. Jadi dia pun tengok saya, kau sini ya. Okay. Dia panggil lutut bertemu lutut ni. Saya kata subhanallah kan. Lutut bertemu lutut ni. Dia pegang dada saya. Dia cerita semua benda. Itu saya terkejut dengan Rasulullah. Itu saya terkejut. Dia pegang dada saya, dia cerita. Itulah inilah. Waktu tu saya baru buat rumah yatim. Tapi saya tak mampu. Hanya mampu sponsor dia yuran dia belajar. Dia kata, kau anak yatim tak boleh buat macam tu. Anak yatim kau kena dudukkan dengan kau kena tarbiyah dia. Aku tak ada kemampuan. Aku doakan kau ada kemampuan. Kau balik, dapat rumah, duduk dengan dia. Betul-betul. Dan last sekali, sebelum balik, waktu dia baca dia apa semua, dia kata, aku ingat dengan kau. Aku ingat kau sekali itu benda. Kau ingat sahabat benda ni. Ikhlaskan niat. Saya menjawab begitu. Aku pun ikhlas. Menjawab begitu. Ikhlaskan niat. Saya balik bulan 5. Okay. Saya balik bulan 8 untuk pertama kali saya dijemput masuk TV. Dan dunia TV ini, walaupun ustaz, dia boleh mengubah seorang ustaz. Saya teringat, saya teringat. Patut pun. Tekan ke sana tu. Kemudian Allah kurniakan saya dan tuan-tuan semua. Jadi saya balik, nak balik saya kata, Syekh, aku nak ziarah siapa lagi? Itulah bermula perjalanan saya ke negara-negara Arab. Saya pergi ke Syria, saya pergi ke Lebanon, saya pergi ke Maghribi, saya pergi ke banyak tempat. Sebab di hujung katanya, Syekh, siapa lagi saya nak ziarah? Sampai 2008 di Maghribi, Syekh, siapa aku nak ziarah? Dia kata,
alaikum bil Urshalim, kau hendaklah pergi ke Jerusalem. Kat situ ada satu orang, kau jumpa sekian-sekian. Saya kata, macam mana nak pergi? Malaysia boleh pergi semua tempat. Pasport Malaysia valid kecuali Israel. Aku nak pergi macam mana? Tapi ikut bola saya. Wah, aku je. Tuan-tuan sekalian, 2009 saya fikir macam mana nak pergi. Sampai saya tahu fikir macam mana nak pergi. Nak tukar pasport macam mana? Nak mencari pasport apa nak fikir nak pergi macam mana? Pergi macam tu lah. Saya terlibat dengan penggambaran dengan satu stesen TV, mengijakkan kaki saya dekat Al-Aqsa untuk pertama kali tahun 2009. Masya Allah. Jadi saya nak cerita kat sini, okay. Saya tanya Malaysia ada tak? Waktu saya kat Yaman tu, Malaysia ada tak? Ada. Saya pergi sekian tempat. Saya balik, saya jumpa abang saya Ustaz Jazlan. Belum. Aku ni ada satu tok guru daripada Yaman, suruh ziarah sekian. Dia kata, belum punya guru pun suruh ziarah, tapi guru dia besar sangat. Aku tak jumpa sampai sekarang. Boleh ke? Apalah, cari jumpa tu sebenarnya. Dia satu berdiri kat Malaysia lah. Kita datang 9 orang, saya ingat lagi. Satu van kita datang. Semua pakai serban atau tu pakai jubah. Pusing kan ni, keliling macam ni. Dia pun tengok kan. Entah daripada mana, orang kampung tu pun tak kenal. Jadi maknanya tak ramai kenal macam satu budak kecil tunjuk gitu. Oh, pakcik tu kat sana. Oh, sampai masuk. Entah daripada mana. Saya sekian. Terus macam ni lah. Suspend. Antara kami itu ada satu orang yang kahwin 2. Entah kahwin 2 kan. Yang lain-lain semua tak fasih bahasa Arab. Ustaz Jazlan, saya. Sampai Ustaz Jazlan terus cakap bahasa Arab, sampai saya cakap bahasa Arab. Dia tahu, kami pakai jubah yang sama. Simpan yang sama, jubah putih. Dan apa nama? Putih. Jadi maknanya wali ini jadi dunia di sebenarnya. Satu tuan-tuan sekalian, saya suka nak mengimbau kisah bagaimana David Copperfield waktu nak buat satu silat mata besar dekat Malaysia, guru saya ingat waktu itu guru wani. Jangan buat, dah buat kat Singapura, jangan masuk Malaysia. Degil nak masuk juga, lepas tu hilang cerita dia. Ada yang mengatakan jin dia kena tangkap. Allahu a'lam. Hilang terus cerita dia. Tahu tak kat mana dia sekarang? Hanya dekat US tu, dekat apa nama? Tempat apa tu? Yang paling teruk dunia tu. Yang paling teruk US tu. Las Vegas. Dekat Las Vegas, hall kecil je buat persembahan. Sekarang dia buat sana. Lepas kali je, cerita dia hilang terus. Dia nak ceritanya, wali ni dia dunia dia. Yang kita tak tahu. Dan memang dia ada sekitar dan ada kata sesuatu, kita jangan mudah mengata orang selagi mana dia jadi syariat. Kita tak tahu mana orang yang Allah sayang. Ada sekeliling kita tak tahu. Jadi kadang-kadang ada wali dia tahu dia wali, ada wali kita tak tahu dia wali. Dia pun tak tahu dia wali. Satu hari Hasan Basri terkenal satu orang yang hebat. Dia mendengar ada satu orang yang doanya cukup mustajab. Jadi dia pun jarang cari orang tu jumpa. Dia pun jumpa, dia kata, pakcik, aku dengar ramai orang menyebut doa kau ni mustajab. Ada orang kata kau wali. Pakcik kata, tak ada lah. Okeylah pakcik, dalam hidup engkau ada tak engkau doa yang tak mustajab? Maka pakcik ni kata, ada. Semalam aku dengar nama Hasan Basri. Dia tu ulama besar, aku doa nak jumpa dengan dia tu. Aku sampai sekarang doa tu tak mustajab lagi. Padahal yang jumpa dah Hasan Basri tu. Ada orang tahu dia wali, ada orang tak tahu. So jadi Imam Zaqsa dalam setahun wali abdal akan berkumpul sekitar Masjid Aqsa dari persidangan dia. Saya tanya Imam, lebih spesifik, Imam bila? Allahu a'lam. Saya pun tak tahu. Tapi di sini ada makam arba'in. Empat wali berkumpul. Makam arba'in. Okey. Di sini ada mihrab Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni kan dia tak ada anak, lama tak ada anak. Kan dia berdoa.
Kan dalam Quran Allah sebut idnada rabbahu nidaan khafiyya, diminta kepada Allah dengan doa yang lemah lembut, merayu sangat. Kan? Hanya ada mihrab Nabi Zakaria. Kan? Okey, itu sekitar Masjid Aqsa. Apa lagi yang kita ada di sini? Saya itu yang penting lah. Kita kenal Masjid Aqsa sebab nak kenal maka tak cinta. Kita boleh tahu. Okey. Israel ambil benda ni tempat ni dan dia buat macam-macam. Dia gali daripada sini. Dia dulu pernah gali kat sini. Dia gali di sini, pernah gali daripada sini, dan orang Palestin Islam dapat tahu dia gali. Menjadi perang besar dekat Masjid Aqsa. Intifadah. Antara awal-awal tu antaranya sebab penggalian Masjid Aqsa. Sekarang dia gali kat sini. Dia gali kat sini, sebab ni kawasan memang kawasan dia yang dah untuk kepala. Jadi tak tahu sedalam mana dia gali. Apa yang dia nak cari? Dia nak cari satu kotak bernama tabut. Tabut tu Ark of Covenant. Kalau dalam bahasa Inggeris, dalam tu ada barang-barang mukjizat Nabi-Nabi terdahulu. Termasuk kalau setengah ulama kata barang-barang sihir zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu memerangi sihir. Letak dalam tu. Sihir ni diajar oleh 3 syaitan dan 2 malaikat Harut dan Marut, diturunkan di Babylon. Babylon mana? Iraq sekarang. Babylon. Dia berbalik daripada Iraq, pergi Babylon, tengok bumi kota lama Babylon, ada satu telaga kat situ. Jadi setengah ulama kata, dekat sekitar sini lah malaikat Harut dan Marut itu dihukum. Dia mengajar manusia sihir, dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Di mana wallahu alam sebenarnya. Jadi dia cari tabut. Tabut tu kotak yang ada barang-barang mukjizat Nabi itu. Dan dia memang nak ambil. Okey. Soal dia berjaya ke tidak, wallahu alam. Tapi kalau dalam hadis Nabi SAW, besok kiamat ni dia punya sikun dia, tanda besar dia, yang turun Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi turun, Imam Mahdi akan perangi negara-negara bukan Islam, tunduk bayar jizyah. Kemudian keluar Dajjal. Dajjal susah pula bagi orang Islam. Kemudian sikun dia keluar Nabi Isa AS, turun Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa AS dia turun waktu tu umat Islam tertekan sangat. Ada kat seluruh dunia ni, maknanya yang ada di Baitul Maqdis dengan Imam Mahdi, satu subuh Imam Mahdi nak mulakan sembahyang, Nabi Isa sampai. Dan Nabi Isa sembahyang sampai, dan Nabi Isa pun memimpin peperangan antara orang-orang non-Islam dan orang-orang penyembah syaitan, termasuk orang-orang Yahudi. Saya dah bincang pada kelas saya lepas. Yahudi daripada Isfahan. Saya dah cerita kan kenapa daripada Isfahan tu. Dan dibunuh tu di satu tempat bernama Kota Lud. Kota Lud tu 70 km daripada Jerusalem. 70 km ke sini ya. Kota Lud di Babun Lud, di pintu Kota Lud. Dibunuh Dajjal. Tuan-tuan sekalian, kita dengar peperangan tu sebab kita baca ending dia. Ending dia tu maknanya happy ending lah ya. Maknanya umat Islam menang. Apalah Dajjal ni kan. Tapi sebenarnya dalam sejarah manusia ni hanya ada 2 orang yang digelar Al-Masih ataupun Mesiah. Mesiah dalam bahasa Yahudi dia ataupun Al-Masih. Nabi Isa Al-Masih dengan Dajjal Al-Masih. Kenapa 2 ni digelar Al-Masih? Sebab dua-dua ni ada kelebihan yang sama. Kalau Nabi Isa boleh turunkan hidangan dari langit, Dajjal juga boleh turunkan hidangan dari langit. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, Dajjal boleh hidupkan orang mati. Nabi Isa boleh ubat penyakit pelik-pelik, Dajjal pun boleh ubat penyakit yang pelik-pelik. Sebab itu hanya Nabi Isa yang akan dapat membunuh Dajjal. Idzal Masih yaqtulul Masih. Al-Masih saja yang boleh membunuh Al-Masih. Dan ketika peperangan tu kita baca ending dia, Nabi Isa menang. Tapi peperangan tu sengit sebenarnya. Bagai kata pepatah Melayu, bagai buku bertemu ruas. Ramai yang syahid daripada orang Islam. Yang menang waktu tu
adalah orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peperangan itu sangat sengit sebenarnya. Kita baca ending dia. Dia bukan peperangan yang kecil-kecil. Dia peperangan yang sangat sengit. Dan akhirnya Nabi bisa berjaya dengan baca. Semua nama surat okey, saya habis mengenal Masjid Al-Aqsa. Itu dengan gambar boleh kita sampaikanlah dari orang yang Masjid Al-Aqsa. Semua nama surat okey. Bab yang kedua pada malam ini iaitu hubungan orang Melayu dengan Masjid Al-Aqsa. Kita nak cerita lebih spesifik lagi, iaitu orang Melayu dengan Masjid Al-Aqsa. Muslimin dan muslimat Allah sekalian. Okey. Kita sekarang ni orang Melayu, orang Nusantara, orang Nusantara ni dia ada, kalau ikut tanah dulu ada dua tanah, satu tanah Melayu, satu tanah Jawa. Tanah Melayu ni Sumatera semua tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa dan Kepulauan Melayu itu tanah Melayu. Perjanjian Anglo-British pada 1824 yang pisahkan tanah Melayu Sumatera dengan semenanjung tanah Melayu. Dan akhirnya Sumatera jadi Indonesia dan tanah Melayu jadi Indonesia lah. Maksudnya itu tanah Melayu. Tanah Jawa adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan kepulauan-kepulauan Jawa. Dalam peta-peta lama dipanggil Malay Archipelago dengan Jawa Archipelago. Hanya dua. Dan ketika kerajaan Majapahit itu kerajaan Jawa, dia ada catatan dalam catatan dia iaitu negara Kartagama. Negara Kartagama ditulis hubungan kerajaan Majapahit Jawa dengan kerajaan Melayu. Maksudnya kerajaan Melayu Sumatera, kerajaan Melayu Semenanjung dan juga kerajaan Melayu kepulauan Melayu. Jadi ada dua tanah. Jadi bila sebab orang Nusantara dia dua-dua tanah umumnya lah. Umumnya dua. Maksudnya Melayu, tanah Melayu dan tanah Jawa umum dia. Okey. Jadi orang Nusantara, kita cerita kalau Malaysia semua Melayu lah. Maksud Jawa Melayu sama je. Dan Antua, dia takkan Melayu hilang di dunia. Tapi perkataan tu ada sambungannya, tapi ramai yang tak tahu. Takkan Melayu hilang di dunia selagi Jawa ada di belakang. Jadi sambungan itu kan waktu kembang Kota Melaka kan kerajaan Demak daripada Jawa kan tolong sampai Sultan Demak, Sultan Pati Yunus syahid dekat Melaka. Sampai ada di dalam pantun ni, pembayang pantun, jika roboh Kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan, jika sungguh bagai dikata jiwa dan raja kami korbankan. Dan terbukti Sultan Pati Yunus syahid dekat Melaka ni dalam Portugis. Jadi kita sebut hebat sangat Melayu tak menang-menang pun. Jangan kita tengok yang itu sebenarnya bukan tak menang ke menang. Portugis kalah, kita kalah balik. Portugis kalah, Portugis tak tahan, akhirnya serah pada Belanda. Portugis pun tak tahan aku Melayu ni, serah pada Belanda. Belanda tak tahan, serah pada British. British kata orang Melayu tak boleh nak diajak gaduh, tak boleh nak diajak lawan, betul. Jadi dia gunakan cara penipuan. British macam ni, dia gunakan cara kata dengan pecah perintah itu. Okey. Cerita mengenai Palestin dan juga orang Melayu antara yang awal respon. Mana orang Nusantara, Melayu dan Jawa antara awal respon. Saya pernah satu hari perang di Gaza. Dekat TV Israel yang banyak bantu Gaza adalah Eropah, orang Eropah dan Malaysia. Nama Malaysia di highlight dekat TV Israel dan Malaysia. Jadi orang kita ni antara orang yang awal respon. Kalau kita tengok pada 1930 waktu tu dia ada kesatuan Melayu Jawi. Melayu Jawi ni merujuk kepada Melayu Nusantara. Iaitu ada orang Melayu, ada orang Jawa. Jadi menghadiri 1930 mereka menghadiri persidangan di Jerusalem mengenai
berkaitan dengan hal ehwal Islam. Khalifah Tombang kan 1924. 1930 itu persidangan di Jerusalem, orang Melayu kita daripada tanah Jawa, Taha Muzakir, kan? Daripada tanah Melayu ada satu namanya Abu Bakar Asy'ari. Abu Bakar Asy'ari ini presiden Persatuan Melayu Jawi, kan? Di mana ini sama-sama ada di Jerusalem sana. Bahkan tahun depan 1924 cukup 100 tahun Khalifah Tombang. Ada banyak ijtihad ulama mengenai itu. Saya tak bincang pada kelas kali ini. Cukup 100 tahun tahun 2024 tahun depan. Di mana 2024 tahun depan. 1924 Khalifah Tombang, 1930 mereka buat persidangan di Jerusalem dan orang Melayu ada di sana. Rupanya orang Melayu 1930 sebelum wujud Malaysia, sebelum wujud Indonesia telah bersama-sama berada di Jerusalem. Tak lama selepas Khalifah Tombang dekat Turki. Di mana lama dah penyubuhan orang Melayu dan tahun-tahun berikut. Kita pergi ke belakang lagi. Catatan seterusnya mengenai orang Melayu dan juga Palestin, iaitu daripada satu orang pendakwah bernama Syekh Ja'far Sadiq. Syekh Ja'far Sadiq ini dia digelar sebagai Sunan Kudus. Jadi pengislaman tanah Jawa dipimpin oleh 9 orang sunan. Salah seorangnya Sunan Kudus. Sunan Kudus itu gelaran. Nama Syekh Ja'far Sadiq. Meninggal pada kurun ke-16, meninggal 1550 kurang lebih. Jadi dia kenapa dia digelar sebagai Sunan Kudus? Dia antara orang yang bawa orang Melayu kita pergi ke Al-Aqsa. Sebelum pergi Mekah Madinah lah. Dan rumah dia, sekolah dia dan madrasahnya batu diasaskan daripada batu Masjid Aqsa. Daripada batu Masjid Aqsa tu diasaskan rumah dia, kan, sekolah dia dan juga madrasah. Itu Sunan Kudus. Maknanya kurun ke-15 lagi kita dah ke sana. Tapi kita tak tahu sejarah kita. Sebab apa? 1511 ketika Melaka Tombang, buku-buku Melayu ni habis diangkut bawa. Kita tak tahu sejarah kita. Kita tahu sejarah kita orientalis yang tulis untuk kita percaya. Ada lebih 20,000 manuskrip kita ada kat luar. Saya sendiri saya cerita. Saya pernah jumpa 13 manuskrip dekat Saint Petersburg di Rusia. Saya pernah menjadi pensyarah jemputan di Rusia. Pada 2009, saya pernah jadi pensyarah jemputan di Rusia. Di sana ada 13 manuskrip termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu yang sebelum kedatangan Islam. Apa kata orientalis? Dia kata orang Melayu ni orang yang tak undang-undang bertulis. Jadi bangsa ni bangsa yang lemah. Jadi undang-undang adat. Islam datang baru ada undang-undang bertulis. Saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu di sana. Ada 100 muka surat lebih. Tentang dari Google, Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Saya pernah kongsikan benda. Google, jangan sekarang nanti. Manuskrip di Rusia. Saya kongsikan waktu itu zaman blog lagi. Saya jumpa manuskrip undang-undang. Kalau anda kata bangsa itu ada undang-undang bertulis, undang-undang itu tahun 300 Masehi tau. 300 Masehi, Barat Tengah tak ada apa lagi. Waktu itu baru kerajaan Konstantinopel baru pecah. Rom Timur dengan Rom Barat baru pecah. Kita dah ada undang-undang bertulis. Kita ada undang-undang kita bertulis. Tapi kita tak tahu, kita tak tahu. Buku kita diangkut. Di kurun ke-15, ada catatan Sunan Kudus. Kita pergi ke belakang lagi. Contoh 9, ke belakang lagi iaitu zaman Perang Salib. Perang Salib ni berlaku pada Jerusalem Tombang kepada tentera Salib pada 1089 Masehi. 1089 Masehi, tentera Salib daripada Eropah datang bunuh seluruh orang Islam yang berada di Jerusalem. Sampai sejarah menyaksikan darah tu sampai atas buku lali. Kita ni orang biasa, darah kita ni ada lebih kurang 4 ke 5 liter ataupun 8 pail, kurang macam tu kan. Kurang macam tu kan. Kalau 70,000 orang kali 4 liter, berapa banyak yang ada? Cuba kita nampakkan ni. Berapa banyak liter yang mengalir dekat Jerusalem, terutama Baitul Maqdis. Dia tukar ni.
tukar Masjid Kibli ini dengan nama Church of Solomon. Church Solomon. Yang sini Church of Dumi. Church of Dumi. Itu yang sekarang orang panggil Dome of Rock. Dome of Rock berasal daripada bentuk salib panggil. Jadi maknanya orang Yahudi anggap sini tempat dia, sebab tempat dia dekat batu bergantung tu adalah batu yang paling suci bagi orang Yahudi. Dia panggil Holy Holies. Maknanya terlalu suci lah bagi dia. Dia pun dekat batu bergantung. Dia tukar nama. Masjid Marwani. Masjid Marwani tempat jadi stable kuda. Kuda-kuda diletakkannya. Masjid kota kat sini, Masjid Marwani. Sebab dia tak dikenal dengan Masjid Aqsa, dia dihina Masjid Aqsa. 1089 Masih. Kemudian 1909 ada satu orang panglima Islam namanya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki ini kita sangat berterima kasih dengan dia sebab dia adalah orang yang menyelamatkan jasad Nabi daripada dicuri oleh orang Yahudi daripada Maghribi. Kita pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Dua orang Maghribi dua orang Yahudi daripada Maghribi menyamar dia orang alim sangat pada tahun 1150 Masehi. Jadi Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki itu waktu itu tengah perang salib ni. Perang salib. Jadi kemudian dia satu hari tu Nabi datang kat mimpi dia. Nabi kata, tengok aku daripada dua orang ini. 3 kali bangun dia kata mimpi lagi. Jadi dia kata kat panglima tu, apa halnya? Tak tahulah tuan, jom kita pergi Madinah. Sama nak salah faham daripada Bangkok tu turun ke Kedah, nak salah faham. Bukan daripada Bangkok tau, ni nak salah faham. Ke Jerusalem tu pergi ke Madinah. Sampai pun tak tahu apa benda ni. Jadi kemudian dia pun buat kenduri, buat makan, jemput, minta gubernur Madinah jemput semua wajib hadir. Dia kata semua hadir tak? Ada 2 orang tak hadir. Siapa dia? Orang alim daripada Maghribi. Paksa dia hadir. Paksa-paksa. Syekh Nuruddin pun pergi ke rumah dia. Tengok-tengok ada lubang. Dah sampai ke makam Nabi dan nampak kaki Sayyidina Umar. Kan dia punya turutan tu Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nampak kaki Sayyidina Umar. Mana kalau lambat sikit jasad Nabi dia jadi curi. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki jasa besar dia adalah menyelamatkan jasad Nabi SAW. Jadi dia bernazar, kalaulah andai kata aku berjaya tawan Baitul Maqdis, aku akan buat 2 benda. Satu, aku akan makmurkan Masjid Aqsa dan Masjid Nabi Ibrahim. Yang kedua, aku akan letakkan benda wakaf. Apa wakaf dia? Dia buat 2 buah mimbar. Buah mimbar akan diletakkan, satu dekat Masjid Aqsa, satu dekat Masjid Nabi Ibrahim. Tapi tak sempat, meninggal dia pada 1174 Masehi. 1174 meninggal dia. Syahid, tak sempat, meninggal. Maka perjuangannya diteruskan oleh anak muridnya, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Salahuddin Al-Ayyubi kan maknanya memerangi tentera salib sampai pada tahun 1187 Masehi. 1187 berlaku peperangan Hittin. Kau ingat tak apa nama perpustakaan ni? Yang sebut tadi. Perpustakaan Hittiniyah. Sempena dengan kekalahan salib di peperangan Medan Hittin. Kan Maktab Hittiniyah. Sebut nama tu. Nama kekalahan salib tu, maknanya kemenangan Islam. Jadi tentera Hittin menang 1187 Masehi. Maknanya Hittin tu jauh lebih kurang 200 km dari Jerusalem. Maka Salahuddin Al-Ayyubi pun bergerak pergi ke Baitul Maqdis. Kepung Baitul Maqdis. Waktu itu Baitul Maqdis dipimpin oleh satu orang jenderal Raja Salib bernama Balian. Balian kata, sudahlah, dulu kita bunuh 70,000 orang Islam. Kali ini Salahuddin mesti akan balas dendam dan akan bunuh kita semua. Salahuddin bertepung, Tuan Saudi hantar utusan, panggil Balian, kita bincang. Jadi dia kata, okey, kita nak perang-peranglah. Okey, maka kita akan perang sampai akhir lah. Maka saya kata, tak perlu. Aku bukan apa, aku nak berperang je.
Habis itu dulu 100 tahun dulu lebih kurang 1089 tentara saling datang bunuh 70.000 orang Islam. Mesti kau juga akan buat benda yang sama. Bahkan pun 100.000 orang Kristian ke sini, orang Islam ada 100.000. Maka berkata Salahuddin Al-Ayyubi, guru aku berbeza dengan guru mereka. Guru aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami orang Islam berperang dengan adab. Kami tidak akan membunuh anak-anak kecil, orang perempuan, orang tua dan orang tidak bersenjata. Pegang perkataanku, serahkan Yerusalem dengan selamat, aku jamin keselamatan 100.000 orang Kristian daripada Yerusalem. Maka berkata Banyan, under this term, I'm surrender Jerusalem. Dan terbukti sejarah 1187 orang Islam mengiringi tentera orang salib pergi ke Aqsa meninggalkan Baitul Maqdis. Tak ada seorang pun. Kan? Kita berperang adab. Orang Israel sekarang berperang bukan dengan adab. Dia berperang secara psikopat. Kau tak baca psikopat, ambil perkataan ini Google nanti, dia belajar. Psikopat. Psikopat ini maknanya orang yang lack of empathy dan tidak ada belas kasihan langsung dan penyesalan dalam hati dia. Malahan psikopat dikategorikan sebagai mental disorder. Mental disorder ini maknanya bahkan di jenazah, kubik lagi mata dia, budak-budak bunuh lagi. Maknanya psikopat, orang ada psiko. Betul disebut sebagai psikopat state. Dalam satu negeri itu banyak kali orang psikopat. Jadi bukan kita cakap tahu, dan kita berperang dengan adab. Orang Islam dia ada adabnya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menawan Batu Ali pada 1187 Masehi. Dan ketika itu dia meletakkan mimbar gurunya, satu dekat Masjid Aqsa, satu lagi dekat Masjid Nabi Ibrahim. Okey, kita dalam tajuk, bukan tajuk perang salib tau, kita dalam tajuk orang Melayu dan dekat Masjid Aqsa. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan hari ini datang dekat Masjid Aqsa dan dekat Masjid Nabi Ibrahim, cuba perhatikan bunga-bunga yang ada di sana. Bunga teknologi kayu adalah orang Nusantara. Orang Nusantara teknologi kayu. Orang-orang pula Timur Tengah teknologinya batu, tuan-tuan. Dia buat bena-benaan batu. Kayu orang Islam daripada Nusantara. Dan teknik membuat mimbar Salahuddin tu sebenarnya wakaf daripada Nuruddin Muhammad Az-Zanki, tapi dinisbahkan Salahuddin letak. Mimbar Salahuddin tu tekniknya sama macam teknik membuat istana Pulau Meranti, dipasak dan ditanggang, tak ada satu paku pun, tak ada satu gam pun digunakan. Pasak, tanggang. Itu teknologi orang Melayu. Dan bunga-bunga dia adalah bunga-bunga orang Melayu. Tuan-tuan sekalian, orang Arab juga menggunakan bunga. Tapi kebanyakan umumnya orang Arab, bunga-bunga itu disusun menjadi geometri. Itu hiasan orang Arab. Kalau tengok yang kita punya bidai ini, itu bentuk bunga. Tapi nampak tak? Bunga itu adalah bentuk geometri. Apa tak? Bunga itu adalah bunga. Itu orang Arab punya teknologi. Ataupun hiasan dia punya, gaya hiasan dia. Orang Melayu kita, pokok bunga dia adalah awan larat. Dia ada punca, kan? Dan puncanya itu dia tidak akan menekan ke awan-awan dari pasar-pasar dia. Itulah bunga yang ada dekat mimbar Salahuddin Al-Ayyubi atau mimbar Syekh Nuruddin Muhammad Az-Zanki. Jadi maknanya penglibatan orang Melayu di sana. Dan ada catatannya, tuan-tuan. Maknanya ada satu orang ustaz kata orang Melayu ikut berperang. Saya tak jumpa benda itu. Kalau tanya saya, wallahu a'lam. Tapi penglibatan orang Melayu dalam pembuatan, maknanya wujudnya di situ pada 1187 Masehi. Ada di situ. Betul? Kita tak tahu. Ya, buku-buku kita memang diangkut dan dicuri, tuan-tuan. Pada pukul 11 saja ada. Okay? Kita pergi belakang lagi. Kenapa orang Melayu begitu, maksudnya begitu semangat dengan Palestin itu semua? Kita pergi belakang. Saya suka nak bawa tuan-tuan sekalian sejarah yang belakang lagi, pendek sedikit. Banyak lagi saya punya masa tak cukup, ringkaskan. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey.
Nabi Ibrahim ni dia punya timeline ni bila kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. Kita 2023 kan. Dia 1800 tahun sebelum Masihi. Nabi Ibrahim berasal daripada Mesopotamia. Mesopotamia ni iaitu kerajaan daripada dua sungai. Sungai Dajlah dan Sungai Furat. Sungai Dajlah ni berversi bahasa Inggeris dipanggil Sungai Tigris. Tigris daripada tiger. Tigris. Jadi kalau kita tengok, mana Dajlah? Tak nampak pun apa-apa. Sungai Tigris itu adalah Sungai Dajlah. Sungai ini disebut dalam hadis Nabi SAW besok akan berlaku peperangan besar di antara Sungai Dajlah dan Sungai Furat, mengeluarkan mas-mas yang berlaku peperangan, ramai akan mati di situ. Begitu. Di akhir zaman ya. Jadi Nabi Ibrahim berasal daripada Mesopotamia, yaitu kerajaan Ur. Ada Ur Jadi orang-orang sejarah tanya, Nabi Ibrahim lawan dengan siapa? Dengan Namrud. Siapa Raja Namrud waktu zaman Nabi Ibrahim? Sebab Nabi Ibrahim tak ada catatan dekat Babylon, tak ada catatan dekat Mesopotamia. Tapi raja yang macam-macam Namrud siapa? Tengok timeline dia, banyak ulama maknanya berijtihad, mungkin dan banyak berijtihad antara raja-raja Mesopotamia Ur ni, dia ada satu raja yang memang sangat-sangat macam berkuasa, gagah, sombong dan ada benda mistik, benda pelik. Namanya Gilgamesh. Salinkan dulu, okey? Nanti tambah bacaan. Jangan ambil kelas ni. Ini kita kursus umum, teman-teman. Nanti boleh search siapa tu Gilgamesh. Nanti boleh. Adakah Gilgamesh itu Namrud? Boleh cari. Jadi mana Gilgamesh? Jadi dia dibakar oleh Namrud, ataupun mungkin sebagai ulama kata Gilgamesh. Maka terselamat daripada api. Selamat api, maka dia pun lari daripada Ur pergi ke Jerusalem, pergi ke Haran, pergi ke Jerusalem. Pergi Jerusalem, kemudian pergi kahwin dengan satu orang bernama Sarah, Siti Sarah. Kemudian daripada Siti Sarah dia pergi ke Mesir. Waktu tu Jerusalem bukan kerajaan besar. Waktu tu zaman Mesopotamia ada dua kerajaan lama. Satu kerajaan Mesopotamia, satu lagi kerajaan Mesir lama, Mesir purba. Ini kita cerita 1800 tahun sebelum Masihi ya. Jadi di Mesir Nabi Ibrahim berkahwin dengan satu orang lagi bernama Siti Hajar. Siti Hajar orang Mesir, waktu dia panggil Hajar Masriyah. Orang Mesir bangga ada dua orang yang menjadi orang Mesir, jadi dua isteri Nabi. Satu isteri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Satu lagi isteri Nabi kita Muhammad SAW, yaitu siapa dia? Maria Kibtiyah. Maria Kibtiyah tu Kibti itu orang Mesir. Dia orang Mesir kata ada dua orang yang jadi isteri Nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kahwin dengan Siti Hajar. Balik ke Jerusalem, dapat anak daripada Siti Hajar dulu, diberi nama Ismail. Pendekkan cerita, Ismail kemudian Allah perintahkan untuk letak dekat Mekah. Maknanya daripada Bangkok tu turun pergi Kuala Lumpur. Maknanya turun daripada Jerusalem pergi ke Mekah tu, letak kat sana tu. Jauh jauh. Kemudian berulang alik. Berulang di Jerusalem satu hari, turun malaikat bawa berita kepada Nabi Ibrahim, isteri kau Sarah ni juga akan mengandung. Waktu Sarah umur 80 dah. 80 dah. Dia akan mengandung juga anak. Maka Sarah ketawa, macam tak percaya, macam ya begitu kan? Ya lagi. Malaikat kata Ibrahim, isteri kau tu sebelah ketawa. Kalau betul kau mengandung dapat anak, lahir, kau namakan dia macam nama gelap itu. Itu yang lahir-lahir dia beri nama Ishak. Ishak tu dia berkakak tu. Sebab tu, kenapa Ishak? Nama orang dulu semua Il, Ismail, Jibrail, Mikail. Il tu Tuhan. Maksud Allah lah, Il. Dia bilang Ishak. Okey. Kemudian lahir Nabi Ishak. Yang mana ada nama Nabi Nabi Ismail. Okey. Catatan daripada Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim ada isteri ketiga setelah meninggalnya Siti Sarah. Dia berkahwin dengan satu orang bernama Keturah.
Tuan-tuan sekalian, keturah ni bukan kita punya versi tau. Orang-orang Nasrani, ahli-ahli kitab, kaji siapa keturah. Tuan-tuan nanti pergi dekat Amazon ya, digital, pergi type, belilah buku, tambahkan bacaan. Type Abraham and Keturah. Tuan-tuan akan jumpa kajian-kajian ahli kitab yang diterbitkan mengenai wujudnya satu orang isteri Nabi Ibrahim bernama Keturah. Kita bukan klaim Keturah itu macam kita je. Ini kajian daripada ahli-ahli kitab. Dan ada catatan daripada Baitul Maqdis. Saya pernah tanya Imam Masjid Aqsa, Imam, betul ke ada isteri bernama Keturah? Imam kata betul. Benda itu tak asing kan, bagi orang di sana. Kita tak asing, nak kita baca kafar hanya dua saja kan. Saya pun meleblok juga Keturah daya dua Keturah kan. Jadi saya pergi Baitul Maqdis, benda itu biasa. Dan saya pernah pergi kampung Keturah. Keturah ni orang laut, dia duduk dekat Ilat. Dekat Ilat ada satu kampung Keturah namanya. Kampung asal dia di situ. Yang mana di situlah. Jadi kalau tuan-tuan nanti tengok buku ahli kitab, maknanya ahli kitab besar, yang besar-besar tulis kata nama Abraham and Keturah, ada satu buku kajian anak-anak Keturah Nabi Ibrahim suruh pergi ke timur, go to east. Tuan-tuan cari sini buku tu, baca sini dah. Go to east. Jadi maknanya jadi anak-anak Keturah ini yang pergi ke belah-belah timur ini. Dan ada yang berpendapat anak-anak Keturah ini yang maknanya bercampur-campur darahnya menjadi orang-orang bahagian Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Nabi SAW menyatakan akhir zaman, antara yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam, panji-panji daripada sebelah timur. Anak timur mana? Oleh kerana hadis itu disebut daripada Madinah, mungkin Pakistan, mungkin India, mungkin kita Nusantara, mungkin China, mungkin juga Jepun. Wallahu alam. Sebab itulah para sahabat mengislamkan jaluran sebelah timur. Diislamkan sebelah timur. Ada makam sahabat di Guangzhou, China sana. Makam sahabat diislamkan jaluran timur itu sudah. Jadi maknanya kenapa perlu susah payah nak mengislamkan sebab belah timur belah kita. Dan orang Melayu kita satu-satunya bangsa yang memang dinisbahkan dengan Islam. Orang Melayu adalah Islam, tersebut dalam perlembagaan. Macam juga satu bangsa dekat Eropah, bangsa Armenia. Bangsa Armenia dinisbahkan dengan orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Isa AS. Betul? Orang Armenia ada tempat dekat Jerusalem. Jerusalem ni dia ada 4 bahagian. Satu untuk orang Islam, satu untuk orang Yahudi, satu untuk orang Kristian, satu untuk orang Armenia. Kenapa Armenia? Sebab dia satu-satu bangsa yang menisbahkan seluruh bangsa itu adalah orang Kristian. Orang Armenia. Macam kita orang Melayu kita. Orang Melayu kan takrifan dalam perlembagaan, Melayu adalah Islam, kebudayaan Melayu dan berbahasa Melayu. Tak ada mana-mana bangsa yang lain yang menisbahkan Melayu itu Islam. Bangsa itu dengan agama Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, kalaulah andai kata kajian ni maknanya betul, dan hadis Nabi SAW menyatakan bangsa timur, maknanya antaranya adalah memang kita antara anak-anak timur, maka tak mustahil ada kebangkitan tu daripada sini, betul lah. Dan sebab itu pada kurun ke-15 ahli kitab cuba mengkafirkan balik anak-anak timur. Tuan-tuan, anak kita tingkatan 3 belajar, patut datang ke Melaka sebab apa? Kan 3G, glory, gospel dan juga gold. Diorang nak cari emas, dia angkut emas. Sebab tanah kita ni ditulis oleh Ptolemy kurun kedua sebagai semenanjung emas, golden kersani ataupun aurora kersani. Pernah dengar tak pasal besi kursani? Ada orang cakap besi dia Khurasan. Tapi saya kalau melihat buku, saya rasa besi memang tanah Melayu. Sebab Ptolemy menyebut kita golden kersani. Memang satu semenanjung yang besi yang hebat. Dan memang kalau saya cerita banyak lagi, ada relau besi dan sebagainya. Okey, antara tiga-tiga bangsa ni, Melayu, orang Arab dan orang Bani Israel. Kita nak tengok, maknanya kalau Quran menyebut tentang 2 bangsa.
Arab dan juga orang-orang Bani Israel dan juga attitude mereka. Orang Arab terkenal dengan pengkhianatan. Umumnya bangsa-bangsa lain ada juga khianat, tapi darah dia ada pengkhianatan kalau dia tidak beriman. Tuan-tuan rujuk surah At-Taubah ayat 97. Surah At-Taubah ayat 97 Allah sebut Al-A'rab asyaddul kufra wan nifaq. Orang Arab kalau tidak beriman paling kufur, paling munafik. Munafik namanya pengkhianatan, paling pengkhianat kalau tak beriman. Satu sejarah orang Arab penuh pengkhianatan. Tengok sejak daripada zaman sahabat-sahabat lagi. Bagaimana Sayyidina Utsman kena bunuh, Sayyidina Ali kena bunuh, Sayyidina Husain kena bunuh. Sayyidina Husain tu dijemput untuk pergi ke Kufah untuk jadi khalifah. Tentera Yazid datang, seorang pun tak bela. Dibiarkan. Cucu Nabi itu maknanya terjadi peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain. Pengkhianatan tentunya. Tuan-tuan, kita belajar tombangnya Utsmaniyah, jahatnya adalah Kamal Atatürk. Tapi tuan-tuan kena baca 1916, wujudnya revolusi Arab. Orang Arab semuanya khianat Khalifah Utsmaniyah. Sebab dia dah jadi khalifah, mengganti Khalifah Utsmaniyah. 1916, 1917 Baitul Maqdis jatuh ke British. Tahun 17. Sebab dia kata, okay, kita tombak khalifah, orang nanti akan menjadi khalifah orang Arab. Quran sebut Al-A'raf asyadul kufra wa nifaq. Sekalipun ada ahli tafsir yang kata Al-A'raf sini adalah orang Arab Badui. Raja-raja Arab sekarang keturunannya apa tuan-tuan? Keturunannya apa? Kalau kita lihat Al-A'raf dalam Quran itu adalah orang Badui. Raja Arab sekarang itu orang apa? Adakah bangsawan Quraisy ataupun berasal orang Badui? Kalau ada orang Badui disebut Quran Al-A'rab asyadul kufra wa nifaq. Kalau tak beriman, kita tak beriman. Orang Yahudi pula, Quran sebut apa? Paling penakut. Dan memang orang Yahudi ini memang bangsa itu penakut. Dia tak berani nak menentang mata. Kalau kita pergi dan tengok dia berbalai matanya. Dan Quran pun sebut bagaimana ketika Nabi Musa ajak berperang, dia kata apa? Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, kau pergilah pegang dengan Tuhan kau. Dan tidak menang kita panggillah kami. Kan sejarah Quran sebut begitu. Dia memang paling penakut. Dia tak berani kan di sini. Dalam darah dia gen dia ada memang penakut. Kita bukan buat cerita tau. Kita boleh baca psikologi. Jewish psychologist dia memang bangsa penakut. Ahli psikologi itu berarti Quran pun juga menyebut begitu. Orang Melayu kita ada apa tuan-tuan sekalian? Orang Melayu kita. Kalau kajian daripada orang Barat, orang Melayu ni dia ada satu kelebihan, dia memang orang berani. Orang Melayu adalah orang yang berani. Orang Melayu satu-satunya bangsa, orang Melayu sebenarnya orang Melayu ataupun bangsa Nusantara, dia ada apa dipanggil sebagai amok. Tuan-tuan pernah dengar, amok dalam kamus itu berasal daripada perkataan orang, daripada perkataan Melayu. Amok ni bukan mengamuk laki bini kan? Bukan mengamuk laki bini. Abang nak kahwin lagi ya? Baling pinggan itu mengamuk kan? Amok ni sampai satu stage dia dah tak takut mati. Benda tu ada gen kat tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan kalau beriman ada nekat, tuan-tuan dia boleh berani. Itu bukan kita klaim sebab kita orang Melayu kan? Kita orang Melayu berani tak? Itu bukan klaim. Itu kajian daripada Barat sendiri pun mengakui orang Melayu itu dia ada amok. Amok tu maknanya dia berani mati. Dia macam matilah. Sebab tu tuan-tuan mungkin juga benda itu yang Nabi bagi him besok baginya semaraknya kebangkitan Islam daripada bangsa-bangsa sebelah timur ini. Dan kita lah antara salah satu di bangsa Melayu yang bercampur-campur berbagai-bagai bangsa. Macam kita ni sebagai koleksi semua bangsa Muslim di dunia yang berada dengan orang lain. Hari ini kalau tuan-tuan pegang pasport Mesir, tuan-tuan confirm kena tahan dekat immigration. Muka jauh Melayu tapi pegang pasport Mesir. Saya orang Arab, tak percaya dia. Tuan-tuan pegang pasport Turki, kena tahan confirm. Orang ni muka bukan macam orang Turki. Tapi orang Melayu, muka jauh ada, muka Cina ada, muka Turki ada, muka Arab ada, muka Bengali ada, muka apa yang tak ada kat sini. Kita depan buku saja dia. Kita gabungan semua bangsa tu. Sebab tu
banyak bukan kita klaim banyak masalah orang kata kebangkitan akhir zaman itu memang antaranya adalah belah kita. Dan jadi mudah-mudahan buat persediaan, tingkatkan diri, tingkatkan iman, tingkatkan ilmu, tingkatkan kefahaman, bukan semangat semata-mata. Kita kena kenal leluhur kita, kita punya sejarah kita punya jati diri kita, dan kita kena kenal apa yang membuat kekuatan kita itu Islam itu sendiri untuk kita jadi sebuah bangsa yang hebat sebagai bangsa Muslim di akhir zaman. InsyaAllah jika malam esok aku boleh lima salitun astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri sekali lagi dengan syahadat